Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Puan Nurul Hayu. Saya Abdul Rahman bin Muhammad Yusof, nombor matrik 260550. Kumpulan kami akan membentangkan komunikasi antara budaya. Kami memilih negara Indonesia. Seterusnya ini ahli kumpulan saya, Aliuddin Ipong, Fernandes, Desmida Desta dan Jason Teo. Isi kandungan pendahuluan, dimensi nilai budaya Hofstede, metodologi komunikasi antara budaya dan seterusnya rumusan. Kita pergi pada pengenalan. Hofstede memberikan penjelasan yang tepat tentang budaya Indonesia, jarak kuasa tinggi, masyarakat di mana orang membantu antara satu sama lain, negara dengan wanita dan beberapa petunjuk lain. Gerard Hendrik Hofstede adalah seorang psikologi sosial yang berasal dari Belanda, pegawai IBM dan sekaligus profesor bidang antropologi dan pengurusan di Universiti Maastricht. Oleh kerana budaya boleh wujud dalam bentuk nyata dan tidak ketara, ia boleh dilihat dari pelbagai sudut. Chesu mengatakan bahawa pada tahun 2009, budaya ditakdirkan sebagai gaya atau cara hidup, sesuatu yang menjadi kebiasaan dalam masyarakat, dan makna simbolik, andaian dan peraturan yang dibentuk dan diturunkan dari generasi ke generasi. Sebaliknya, budaya dilihat oleh Maheswaran dan Chevis sebagai salah satu faktor dalaman yang mempengaruhi tingkah laku seseorang. Seterusnya saya bagi pada sahabat saya. Selamat sejahtera kepada lecturer dan rakan-rakan. Seterusnya, nama saya Jason Teo, nombor matriks 260611. Seterusnya, saya akan meneruskan lagi pemberitaan kami. Kita akan masuk kepada dimensi nilai budaya Hofstede. Kita boleh lihat jarak kekuasaan. Hakikat bahawa tidak semua ahli komuniti atau masyarakat dicipta sama adalah berkaitan dengan dimensi ini. Aspek ini boleh dikatakan menjelaskan bagaimana sikap budaya sebuah negara terhadap ketidaksamaan di kalangan individu dijelaskan. Tahap di mana ahli institusi atau organisasi yang kurang berkuasa dalam sebuah negara mengakui bahawa kuasa diagihkan secara tidak sekata adalah definisi dimensi ini, iaitu jarak kekuasaan. Seterusnya, tingkat ketergantungan. Tingkat ketergantungan ini memberi penekanan yang lebih besar pada tahap di mana masyarakat atau organisasi bergantung antara satu sama lain. Ini mempunyai banyak kaitan dengan cara seseorang melihat imej diri mereka sendiri dari segi saya atau kita. Orang biasanya hanya berfikir tentang diri mereka dan keluarga terdekat mereka dalam masyarakat individualistik. Manakala dalam masyarakat kolektif, semua orang dalam kumpulan adalah sebahagian daripada mereka. Seterusnya kita masuk kepada maskulin. Dimensi ini bermaksud bahawa masyarakat atau organisasi meningkatkan kejantanan dan lebih bermotivasi oleh persaingan, prestasi dan juga kejayaan. Berbeza dengan maskuliniti, kewanitaan menekankan bahawa keprihatinan terhadap orang lain mendominasi nilai kehidupan. Dimensi ini menekankan motivasi seseorang seperti keinginan untuk memperbaiki diri, penampilan atau kejantanan atau kesukaan terhadap pekerjaan mereka. Yang terakhir sekali, penghindaraan ketidakpastian. Budaya dan tahap kebimbangan setiap negara adalah berbeza akibat daripada kekaburan ini. Menjadikan ia sukar untuk mengetahui cara menanganinya. Betapa masyarakat atau ahli organisasi berasa terancam oleh keadaan yang tidak jelas dan tidak diketahui. Keutamaan untuk mengelak ketidakpastian diberi nilai 48. Ada kemungkinan untuk menegaskan bahawa budaya Indonesia menyembunyikan atau tidak meluahkan semua emosi, terutamanya kebencian ataupun kemarahan. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera saya ucapkan kepada Puan Nurul. Saya Aliuddin Ipong, nombor matrik 260564, akan meneruskan pembentangan iaitu metodologi.
Secara peribadi, jika kita meneliti pendekatan Hofstede dengan lebih mendalam, fokus penyelidikan adalah pada budaya nasional secara keseluruhan dan bukannya ciri keseluruhan negara seperti geografi Kepulauan Indonesia. Walaupun kepelbagaian kumpulan etnik Indonesia, etnik Jawa mendominasi majoriti Hofstede sampel dengan menggunakan nilai Hofstede, beberapa kajian yang memfokuskan kepada kumpulan etnik Indonesia menyimpulkan bahawa penyelidikan Hofstede masih relevan di Indonesia, tetapi hanya untuk beberapa kumpulan etnik seperti Jawa dan Sunda. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera kepada masyarakat dan rakan-rakan. Nama saya Zesmilan Dexter, nomor metrik 260588. Saya akan membentangkan tentang budaya Indonesia. Dua pandangan mengenai budaya Indonesia. Yang pertama, budaya Indonesia belum wujud atau masih dalam proses pembincangan dari segi cita-cita. Kedua, budaya Indonesia sudah wujud. Berikut adalah beberapa tanda budaya Indonesia. Yang pertama adalah bahasa kebangsaan Indonesia, yaitu bahasa Indonesia. Yang kedua adalah Pancasila. Ketiga adalah perlembagaan 1945. Keempat adalah pemodenan dan pembangunan Indonesia. Kelima, lagu kebangsaan. Dan yang keenam adalah kesenian kebangsaan. Terdapat tahap penghayatan yang berbeza untuknya dan bentuk amalan yang berbeza berdasarkan keadaan semula jadi dan keadaan zaman masing-masing. Jadi menurut Sarwono 1998, Indonesia mempunyai banyak budaya yang berbeza, tetapi bangsa Indonesia yang dominan memegang nilai-nilai asas tertentu. Nilai-nilai utama adalah berdasarkan keperluan, bahwa minoriti masyarakat Indonesia menerima dan mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam sikap dan tindakan mereka. Prinsip-prinsipnya adalah seperti toleransi, gotong royong, beragama, dan kerukunan. Toleransi dan keharmonian bermaksud menjaga keseimbangan masyarakat. Sekian daripada saya. Terima kasih. Salam sejahtera, saya ucapkan kepada pensyarah dan rakan-rakan. Nama saya Fernandes Timothy, nomor metrik 265333. Pada kali ini saya akan membentangkan tentang komunikasi antara budaya Indonesia. Budaya konteks tinggi masyarakat Indonesia kini dapat merasakan dengan lebih jelas bahawa medium komunikasi mempunyai impak yang ketara ke atas cara mesej disampaikan, seperti yang berlaku kepada kita pada masa kini. Majoriti ibu bapa kita lebih suka melawat setiap saudara mereka secara pribadi apabila menjemput mereka ke majlis acara keluarga yang penting seperti perkahwinan, kerana mereka berpendapat lebih sopan untuk tampil terus dan menunjukkan penghargaan terhadap ukhuwah yang sedia ada. Dalam pada itu, generasi muda masa kini mungkin lebih gemar menggunakan media seperti telefon bimbit kerana ia lebih mudah digunakan. Seterusnya adalah rumusan. Dimensi perbezaan budaya Hofstede 1980 sangat relevan bila diterapkan dalam pengambilan keputusan dalam organisasi, kerana budaya dapat mempengaruhi anggota organisasi termasuk mempengaruhi gaya kepimpinan. Penilaian karakter seperti individu dalam sesuatu organisasi mampu menjelaskan masalah-masalah yang timbul akibat sumber daya manusia. Dimensi budaya Hofstede dilihat mampu menggerakkan individu-individu dalam organisasi untuk mencapai matlamat organisasi. Sekian pembentangan daripada kumpulan kami.